Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Syazmi Izzuan bin Saidin. Nombor matrik saya 271240. Bagi subjek penilaian projek pembangunan, hari ini saya akan membentangkan mengenai kajian kemungkinan bagi projek Almira Residence Service Apartment. Sedikit latar belakang mengenai Almira Residence. Almira Residence merupakan sebuah servis apartmen yang digunakan atau yang dibangunkan oleh syarikat pembinaan IOI Properties Group Berhad. Lokasi pembinaan projek ini adalah di Bandar Puteri Bangi, di mana pegangan tanah bagi projek ini adalah pegangan bebas. Bilangan unit yang akan dibina sebanyak 669 unit dengan keluasan binaan mencecah sehingga 1217 per kaki dan mempunyai bilangan unit sebanyak 3 hingga ke 4 bilik dan bilangan bilik air juga 2 hingga ke 3 bilangan bilik air. Harga bagi projek ini bermula daripada RM440,800 dan sehingga mencecah RM500,000. Selain itu, Almira Residence juga mempunyai pelbagai kemudahan yang ditawarkan di blok kediaman tersebut seperti taska, kawasan BBQ, gimnasium, taman permainan kanak-kanak, mahkamah serbaguna, dewan serbaguna, kolam renang, kolam spa, kabana, tempat tidur gantung dan juga surau. Seterusnya, saya akan memulakan pembentangan mengenai kajian kemungkinan bagi tapak dan juga lokasi. Bandar Puteri Bangi dirancang sebagai sebuah perbandaran yang seimbang, sempurna dengan pemerhatian yang teliti terhadap butiran reka bentuk lanskap, kesejahteraan alam sekitar dan juga komponen pembangunan. Hasilnya, Bandar Puteri Bangi merupakan sebuah hub gaya hidup yang meletakkan premium kepada kemampanan yang seimbang dengan rasa kepribadian. Sedikit mengenai fakta umum Bandar Puteri Bangi. Bandar Puteri Bangi merupakan kawasan pegangan tanah bebas dengan keluasan sehingga 323 ekar. Komponen pembangunan di Bandar Puteri Bangi adalah meliputi 40% hub komersial yang terdiri daripada pejabat kedai 3 dan 4 tingkat, pembangunan komersial gaya hidup iaitu yang bersepadu dan juga pasaraya besar Tesco. Manakala 40% lagi daripada presin kediaman di mana rumah teres 2 tingkat, rumah bandar, pangsapuri perkhidmatan, kondominium dan juga pangsapuri mampu milik akan dibina. Dan sebanyak 20% lagi meliputi landscape, parkland dan juga kemudahan awam yang akan disediakan. Selain itu, Bandar Puteri Bangi juga terletak secara strategik di antara sempadan negeri Selangor dan juga negeri Sembilan. Selain itu, Bandar Puteri Bangi juga mempunyai akses yang terus kepada semua destinasi utama di sekitar Lembah Kelang, iaitu melalui Lebuh Raya Utara Selatan, boleh diakses terus melalui exit 213 daripada Putra Mahkota yang hanya mengambil masa selama 2 minit. Seterusnya adalah akses kepada Lebuh Raya Kajang Seremban Lekas sejauh 8 km, Lebuh Raya Utara Selatan di hubungan tengah atau lebih dikenali Lebuh Raya Elit sejauh 6 km, Lebuh Raya Penyuraian Kajang iaitu Lebuh Raya Sutera 18 km, Lebuh Raya Lembah Kelang Selatan atau SKVE mengambil perjalanan sejarak 18 km dan stesen komuter di Bangi sejauh 4.5 km dan juga Plaza Tol Sungai Besi 26.8 km. Bandar Puteri Bangi terletak hanya 4.5 km dari stesen komuter Bangi dan dia merupakan salah satu hub pertukaran komersial utama yang berhampiran dengan mercu tanda yang terdapat di Bandar Puteri Bangi seperti Tesco Hypermarket, Bangi Avenue, Bangi Wonderland Theme Park and Resort, Gerbang Bangi dan juga Hospital An-Nur dan lain-lain. Berikutnya adalah merupakan
Peta lokasi kedudukan Bandar Puteri Bangi. Bandar Puteri Bangi merupakan sebuah bandar strategi yang mana dia mempunyai akses yang pelbagai untuk ke bandar-bandar penting yang lain seperti ke Serdang, Kajang, Putrajaya, Dengkil, Sepang dan Nilai. Dan seterusnya adalah pelan utama perancangan Bandar Puteri Bangi. Bandar Puteri Bangi akan dibangunkan mengikut fasa-fasa yang telah ditetapkan. Dan pembangunan Bandar Puteri Bangi ini meliputi kepada perumahan Serata 1, Serata 2, Mansion, Teres 1, Teres 2, Almira Residence dan pelbagai lagi. Seterusnya, bagi kajian kemungkinan ekonomi, bagi aspek aliran penduduk, Bandar Puteri Bangi ini terletak di kawasan yang merupakan salah satu hub pendidikan di Malaysia. Komuniti utama di kawasan ini merupakan tenaga pengajar, pelajar dan juga pekerja daripada sektor lain. Mengikut Jabatan Perangkaan Malaysia, Parlimen Bangi telah merekodkan sebanyak 688,000 penduduk di mana bilangan isi rumahnya mencatat sehingga 182,471 orang dan tempat kediaman setakat ini mencatat jumlah sebanyak 201,487 tempat kediaman. Seterusnya, bagi aspek aliran pekerjaan, Bandar Puteri Bangi merupakan sebahagian daripada kawasan hub pendidikan. Justeru banyak institusi pendidikan tinggi awam dan juga swasta yang telah didirikan. Antara yang terkenal di Bangi adalah seperti Universiti Kebangsaan Malaysia, Kolej Politek Mara Bangi, Institut Pendidikan Guru dan juga German Malaysian Institute. Sehubungan dengan itu, tenaga pengajar merupakan salah satu pekerjaan utama di samping pekerjaan lain yang turut terdapat di Bangi seperti pegawai kerajaan, pekerja sokongan dan juga pekerja runcit. Seterusnya, bagi aspek aliran pendapatan penduduk di kawasan sekitar ini adalah terdiri daripada pelbagai jenis, di mana kawasan ini terdapat golongan kaya iaitu T20, golongan menengah M40 dan juga golongan bawahan B40. Namun, golongan kelas menengah dan atasan merupakan golongan yang paling ramai di kawasan ini kerana kawasan ini menawarkan pekerjaan pada tahap profesional seperti pegawai kerajaan dan juga pensyarah. Berikutnya adalah kajian kemungkinan bagi aspek pasaran. Bagi aspek pasaran, kita akan menganalisis sebanyak dua perkara iaitu yang pertama, kawasan yang akan dibangunkan. Bandar Puteri merupakan salah sebuah kawasan baru yang sedang membangun dengan pesat. Unit perumahan di kawasan ini masih lagi rendah di mana perumahan di Bandar Puteri Bangi diharapkan mampu untuk menampung permintaan bagi kawasan berdekatan. Seterusnya, Bandar Puteri juga memberikan satu kelebihan kepada bakal penduduk dan pemilik perumahan baru di kawasan ini kerana ianya tidak mengalami kesesakan lalu lintas dengan kepadatan penduduk yang rendah. Justeru ianya ideal untuk perumahan kos tinggi di mana golongan-golongan menengah dan kelas atasan ini amat mementingkan kedamaian, keselesaan dan juga privasi mereka. Seterusnya adalah kajian kemungkinan pasaran bagi aspek jenis pengguna yang terlibat. Pengguna yang terlibat di kawasan ini terdiri daripada golongan profesional seperti yang telah saya katakan awal tadi, iaitu terdiri daripada pegawai kerajaan, pensyarah dan juga pekerja swasta. Golongan ini amat mementingkan keamanan, kedamaian dan keselamatan tempat tinggal di samping mengutamakan privasi mereka daripada kekacauan luar. Berikutnya adalah kajian kemungkinan bagi aspek reka bentuk. Menurut rajah berikut, ini merupakan susun atau skim perumahan bagi projek Almira Residence Apartment Service. Projek ini tidak disusun mengikut kategori perumahan seperti A, B dan C. Sebaliknya, ia merupakan satu perumahan yang dibina secara bercampur
bagi setiap blok unit kediaman. Dan seterusnya, fasiliti yang terdapat di Almira Service Apartment ini juga akan didirikan seperti kolam renang, kabana, tempat bermain dan juga termasuk di bahagian rooftop. Seterusnya adalah jenis dan reka bentuk rumah. Almira Service Apartment terdapat 3 jenis reka bentuk rumah yang ditawarkan, iaitu Almira A menawarkan reka bentuk dengan bilik sebanyak 3 unit dan juga 2 bilik air dan keluasan lantai binaan sebanyak 969 per kaki. Manakala rumah Almira B menawarkan bilik sebanyak 3 unit dan juga 3 bilik air dengan keluasan binaan 1055 kaki persegi. Dan yang terakhir adalah Almira C menawarkan bilik sebanyak 4 unit dan juga 3 bilik air dan keluasan binaan mencecah 1217 kaki persegi. Dengan tawaran yang diberikan ini, bakal pembeli mempunyai pilihan yang lebih banyak untuk menentukan kesesuaian perumahan yang diperlukan oleh mereka. Jika keluarga tidak terlalu besar ataupun baru sahaja berkahwin, sesuai untuk mengambil Almira jenis A, manakala keluarga kecil sesuai mengambil Almira B dan juga keluarga yang besar sedikit boleh mengambil Almira C. Tambahan pula, desain yang banyak ini juga akan memberikan lebih keyakinan kepada pihak pemaju agar unit rumah yang disediakan ini mampu terjual dalam masa yang cepat. Seterusnya, kajian kemungkinan dalam aspek kewangan. Almira Residence telah menawarkan sebanyak 3 jenis perumahan, iaitu Almira A, Almira B dan juga Almira C. Bagi Almira A, harga per kaki yang dikira adalah sebanyak RM385 sekaki. Dan harga secara keseluruhannya untuk Almira A sebelum termasuk harga jualan adalah sebanyak RM373,63 Malaysia. Harga jualan yang ditawarkan kepada bakal pembeli adalah sebanyak RM440,000 dan RM800. Dan keuntungan yang akan didapati hasil pada jualan satu unit Almira A adalah sebanyak RM67,735. Manakala bagi Almira B, harga per kaki adalah sebanyak RM385 juga, iaitu keseluruhan bagi satu unit sebanyak RM406,175. Dan harga jualan yang ditawarkan kepada bakal pembeli adalah sebanyak RM476,175. Dan keuntungan yang mampu dicapai oleh syarikat dengan menjual satu unit Almira B adalah sebanyak RM70,000 Malaysia. Bagi Almira C pula, harga per kaki juga sama RM385 dan jika dicampur keseluruhannya, ia mencecah sehingga RM468,545 Malaysia. Dan harga yang ditawarkan kepada pembeli adalah sebanyak RM548,545 Malaysia. Dan melalui jualan unit perumahan Almira C ini, ia mampu mencatatkan keuntungan sebanyak RM80,000 bagi satu unit kediaman. Secara keseluruhannya, kajian kemungkinan keuangan bagi projek Almira Residence Service Apartment ini mampu mencatatkan keuntungan keseluruhan sebanyak RM45,558,905 Malaysia, di mana Almira A jika mampu menjual semua unit sebanyak 223 unit akan mencatatkan jualan mencecah RM15,104,905. Manakala Almira B jika mampu dijual keseluruhan unitnya mampu mencatat jualan sehingga RM15,610,000. Dan Almira C jika dijual keseluruhannya akan mencatatkan keuntungan sebanyak RM17,840,000 Malaysia.
Secara puratanya, setiap unit kediaman Almira mampu memberikan pulangan pendapatan ataupun keuntungan kepada pihak pemaju sebanyak 15%. Dan ini mampu memberikan keuntungan yang agak lumayan kepada pemaju untuk meneruskan projek ini sehingga siap sepenuhnya. Secara kesimpulannya, projek Almira Residence ini mampu memberikan keuntungan yang lumayan kepada syarikat. Kawasan Bandar Puteri merupakan sebuah kawasan baru yang memerlukan pembangunan hartanah. Justru itu, perumahan di kawasan ini diharapkan agar dapat memenuhi permintaan di kawasan tersebut, termasuklah menampung permintaan dari kawasan yang berdekatan. Oleh itu, jualan unit rumah ini akan meningkat dari masa ke semasa setelah fasa pembangunan bandar ini disiapkan kesemuanya. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.